Okey. Alright, minggu lepas kita dah belajar tentang cert, kita belajar tentang apa itu cert dan apa juga bukan cert. Segala nombor ni nombor perpuluhan, bukan puluhan. Nombor yang mempunyai punca kuasa, asalkan dia bukan, hasilnya bukan nombor perpuluhan yang repeated, yang bukan nisbah, adalah cert. Okey. Dia bukan nisbah, apa lagi, dan dia bukan bentuk pecahan. Alright, kita juga dah belajar macam mana nak menukarkan nombor perpuluhan yang perpuluhan dia repeated, yang berulang, kepada bentuk pecahan. Okey, itu kita dah buat recap pada minggu lepas. Sekarang kita nak tengok beberapa hukum cert. Okey. Okey, hari ni kita nak tengok benda yang mudah dululah. Mana dia? Kita dah belajar tentang hukum indeks, kita nak belajar hukum cert. Sebenarnya cert ni dengan indeks ni tak banyak berbeza. Kita tengok dulu bagaimana kita nak tengok kalau kita ada dua cert yang didarabkan, apa kita akan dapat, dan juga dua cert yang dibahagikan, apa dia punya jawapan dia. Alright. Kalau ikut dalam textbook ni, kita akan buat satu eksperimen, tapi saya tak mau buat eksperimen lah. Cukup saja untuk saya nak cerita satu benda, perkara saja yang saya dah ulang minggu lepas. Fakta tentang cert, ya. Sekiranya kita ada cert, contohnya A, punca kuasa N bagi A. Ini adalah sama saja kalau kita tuliskan dalam bentuk indeks begini. Dia jadi A kuasa 1 par N. Okey. Kalau kita ada punca kuasa N bagi A, itu adalah sama saja dengan A kuasa 1 par M. 1 par N. Alright. Dan kalau kita ada begini pula, A kuasa M, kemudian punca kuasa N, ataupun kita kadang-kadang kita boleh tulis begini, punca kuasa N bagi A, kemudian kita kuasakan M. Ini adalah sama saja dengan A kuasa M par N. Okey, kita di sini kita dah nampak apa dia? Kita dah nampak kuasanya ataupun indeksnya sebagai pecahan. Okey, untuk membuktikan bahawa ini ada pecahan, kita tengok contoh. Katakanlah kita ambil punca kuasa 2 bagi A, punca kuasa 2 bagi 4 lah katakan. Ini adalah bersama dengan 2. Kan? Sebab apa? Sebab 2 kuasa 2 adalah bersama dengan 4. Jadi kita boleh kata punca kuasa 2 bagi 4 adalah bersama dengan 2. Alright. Dan kalaulah saya ambil punca kuasa 2 bagi 4, kemudian dikuasa 2 kan lagi, dia jadi apa? Dia akan jadi 4 juga, iaitu 2 kuasa 2. Ini punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Kemudian kita kuasa 2 kan sekali lagi, dia akan bersama dengan 4. Ataupun kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi 4 kuasa 2. Ini adalah bersama dengan apa? Adalah bersama dengan punca kuasa 2 bagi 16, iaitu 4. Atau kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi 4 dan dikuasa 2 kan lagi adalah bersama dengan apa dia? 4 kuasa 2 par 2, iaitu 4 kuasa 1. Iaitu 4. Kita tulis dia terbalik pun boleh juga. 4 kuasa 2, punca kuasa 2 kan pula. Ini sama juga dengan 4 2 par 2, iaitu 4 kuasa 1, iaitu bersama dengan 4.
Alright then. Jadi kita tengok balik hukum indeks yang kita nak deduce tu. Saya letak kat bawah ni, tak apa. Jadi kalau kita ada punca kuasa 2 bagi A darab dengan punca kuasa 2 bagi B, ini adalah bersamaan dengan A kuasa 1/2 darab dengan B kuasa 1/2. Okay, by the way, apabila kita tak tuliskan nombor di dalam dia, maknanya ialah 2. Default dia ada 2. Kalau kita tak tulis apa-apa nombor, maknanya itu adalah punca kuasa 2. Kalau kita bubuh nombor macam 3, ini baru kita kata punca kuasa 3 bagi A, punca kuasa 4 bagi A, punca kuasa N bagi A. Tapi kalau punca kuasa 2 begini saja, tak ada nombor, ini adalah punca kuasa 2 lah. Ini adalah bersama dengan A punca kuasa 2. Alright. Itu side information. Okay. Saya delete sekejap. Alright. Okay, sekarang kalau kita melihat kepada hukum indeks, kita ingat tak lagi hukum indeks? Kalau kita ada darab A kuasa M rasanya ada kot. Tengok A kuasa N darab B kuasa N, kita dapat apa dia? Dapat A kuasa B kuasa N. B kuasa N tambah okay, kita revisit balik kita punya hukum indeks. Kita revisit balik kita punya hukum indeks. Mana dia hukum indeks? Kita belajar dulu. Okay, ini mana saya punya sekejap okay lah, so ini hukum indeks yang pertama. Kita belajar dulu. Go back to page 10. Apa lagi kita belajar itu? Tengok balik. Ni. Pergi balik sini. Ni recap balik hukum indeks yang kita tak boleh lupa Kita kena ingat dah sekarang ni. Oops. Alamak, mana pergi? Tu dia. Okey. Ada lagi ke katanya? Tengok balik. Ada ke? Rasanya itu saja ke? Itu saja kot. Okey, tak apa. Kita tengok dulu yang hukum indeks yang setakat ini. Okey. Tadi saya tanya pasal ini. Pasal ini. Saya pindah ke sini pula. Sekiranya kita ada A kuasa N, A kuasa N darab dengan B kuasa N. Hukum indeks dia adalah sama dengan hukum indeks yang bukan first, yang kelima. Sebab sebab apa? Sebab asas dia berlainan A dan B. Hukum yang pertama tadi asasnya sama. Asasnya sama tetapi indeksnya berlainan. Okey. Tapi kali ni asasnya sama. Asasnya berbeza tetapi indeksnya sama. Jadi ini adalah bersama dengan A, let me be consistent dengan in color AB kuasa N, iaitu hukum indeks yang kelima. Alright.
Having said that, sekiranya N tu bersamaan 1/2, iaitu A 1/2 darab dengan B kuasa 1/2. Ini adalah bersamaan dengan berapa? Mengikut hukum indeks yang kelima, AB B kuasa 1/2. Okey, bermakna apa? Bermakna punca kuasa 2 bagi A darab dengan punca kuasa 2 bagi B adalah sama juga kalau kita tuliskan sebagai A kuasa 1/2 darab dengan B kuasa 1/2 adalah bersamaan dengan B AB kuasa 1/2, ataupun kalau kita tulis sebagai bentuk indeks sekali lagi, punca kuasa AB. Jadi sekarang ni hukum set punca kuasa 2 bagi A darab punca kuasa 2 bagi B adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi hasil darab A dan B. Okey. Boleh Okey, ini yang pertama. Ini kita dah jawab persoalan yang kita nak tulis tadi ni. Yang ni dia. A, B. Okay, first one. Sekarang kita nak tengok ini pula. Punca kuasa 2 bagi A bahagi dengan punca kuasa 2 bagi B. Macam mana kita nak tengok? Kita guna teknik indeks balik. Punca kuasa 2 bagi A bahagi punca kuasa 2 bagi B. Ini sama juga dengan kita katakan sebagai punca kuasa 2 bagi A par punca kuasa 2 bagi B. Betul tak? Ataupun kita boleh tulis sebagai punca kuasa 2, kita boleh tulis sebagai punca kuasa 2 bagi 1/2 darab kuasa 1/2 bagi dengan B Punca kuasa 2, ataupun kita juga boleh tulis sebagai A kuasa setengah par B kuasa setengah. Okey, kita boleh tulis lagu mana pun kita nak. Maksudnya tu tak sama. Nampak? Atau okey, saya nak tengok dari sini, cabang sini. B, apabila B berada di bawah di sini kat sini, bawah sini, maknanya itu adalah juga bersamaan dengan apa dia? A kuasa setengah darab, saya tukar darab sini jadi apa? B kuasa negatif 1/2. Di mana ada tak hukum indeks yang kita dah tulis? Ni dia, hukum indeks yang keempat ni dia, nampak? A kuasa negatif M adalah bersama dengan 1 par A kuasa M. Ataupun kalau saya nak olah, saya boleh juga buat macam ni. A kuasa 1/2 darab dengan 1 par B kuasa 1/2. Jadi, saya tukarkan bentuk dia kepada bentuk ini. Boleh faham tak? Okey, agak faham Alright. Okey. Kita dah guna beberapa hukum indeks, kita apply kepada hukum set. Alright, now kalau kita guna pakai semula hukum indeks yang ini kepada yang ini, dia jadi apa? Jadi AB. Sekejap Okey, yang ni tak boleh, kita tak boleh guna hukum indeks yang ni. Sebab dia punya indeks dia tak sama. Indeks dia tak sama. So, macam mana kita nak buat? Kita boleh guna pakai semula. Allah. Guna ini hitam balik. 1/2 par B 1/2.
ataupun ia adalah bersamaan dengan A per B kuasa 1/2 sebegini. Boleh? Boleh. Ada tak hukum indeks yang kita dah guna pakai sebelum ni? Tak ada kat sini. Mungkin tak apa. Itu kita miss. Hukum indeks tu kita miss, tak apa. Alright. Kita boleh buat begini. Okey. Kita boleh buat sebegini. Sebab nanti apabila kita buka balik, dia akan kuasa pada A dan B bersamaan. Mungkin saya bubuh satu lagi dekat sini lah. Dekat sini. Untuk indeks A per B kuasa M adalah bersama dengan A kuasa M per B kuasa M. Ini satu lagi hukum indeks lah. Okay. Alright, now. Bermakna apa? Kita boleh bubuhkan kesemuanya punca kesudah bagi A per B. Begitu. Boleh ikut tak Malik? Malik pula dah. Megat. Boleh Malik lah pula. Okey, sekarang kita dah dapat hukum set dia. Mana dia? Kat sini. Alright, yang ini adalah hukum set. Saya nak copy. Bubuh kat page baru lah. Alamak, ini tak syok guna PowerPoint ni. Sekejap ya. Saya nak bawa dia ke top of the page. Alright. Okay. Jadi ini dia hukum set. Dan kita akan guna pakai ni. Guna pakai hukum set ni bersama-sama dengan hukum indeks yang kita dah belajar. Okay, now. Contoh. Kita tengok contoh 9. Dalam textbook. Buku teks. A. Punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi 7. Okey. Ini bersama dengan apa? Kita guna hukum indeks yang pertama ni, dia jadi punca kuasa 2 bagi 2 darab 7. Iaitu bersama dengan punca kuasa 2 bagi 14. Straightforward. Boleh ikut KB. Punca kuasa 2 bagi 24 per punca kuasa 2 bagi 8. Ini sama bahagi ini kita boleh tulis beginilah untuk tidak dikelirukan. Okey, boleh faham Boleh. Ini sama. Kalau par tu maksudnya bahagi sama yang dia punya tu. Maksud dia. Jadi ini kita guna yang kedua ni pula. Apa dia jadinya? Punca kuasa 2 bagi 24 per 8. Okey. Ini boleh dikecilkan tak? Boleh. Boleh. Jadi punca kuasa 3. Punca kuasa 2 bagi 3 begitu. Very good. Okay, next. C. Kita ada algebra punya expression 3A darab punca kuasa 2 3A darab dengan punca kuasa 2 bagi 5A. Alright, kita guna balik yang pertama ni tadi. Punca kuasa 3A darab dengan 5A. Kita dapat apa? 15A. 15A kuasa 2. 15A kuasa 2 Tetapi ini belum dipermudahkan.
Ini boleh dipermudahkan lagi. Permudahkan. Sebab apa? Tengok Ini sama juga dengan punca kuasa 15 darab dengan punca kuasa 2 bagi A kuasa 2. Punca kuasa 2 bagi A kuasa 2 sama dengan apa? Punca kuasa A kuasa 2 Ini. Sama dengan apa? Sama dengan A. A. Jadi kita boleh tulis bagaimana? Kita boleh tulis sebagai punca kuasa 2 bagi 15 A. A ni mesti di luar daripada rumah ni ya. Okey, kadang-kadang orang tulis dia ada ekor kat sini. Bolehlah sebab maknanya dia akan merangkumi 15 saja Dia tak masuk A. Ataupun nak selamat lagi kita tulis macam mana? Kita bubuh A kat depan. A punca kuasa 2 bagi 15 begini. Ini pun selamat juga. Okey. Okey, faham. Alright. D pada pula. D ialah 21A par 7A begini. Ini sama dengan apa? Kita bubuh saja rumah dia ni kepada 21A bagi 7A. Ini pun boleh dipermudahkan jadi apa? Ini punca kuasa 3A. Kuasa 2 3. Punca kuasa 3 A 3 A kuasa 2 A per A menjadi apa? Punca kuasa 3. Punca kuasa 3 saja. A ni dah habis. Sebab Habis tinggal satu. A ni 3. Jadi dapat 3 saja. A nya dah hilang. Boleh? boleh. Okey. Alright, ini masih lagi topik yang masih simple lagi nanti sekejap lagi kita akan upkan dia punya kompleksiti dia Ini simple lagi ni. Okey, kita cuba buat latih diri. Inilah apa tu? Latih diri latih diri. Kita buat latihan sikit 4.4. Okey, mengapa Okay, cuba buat. Ini cepat je kot rasanya. Cuba buat semua sekali lah. A sampai H. Okay. Buat A dulu. Bagi tahu jawapan dia. Buat cepat-cepat. 2. Ni dapat apa? Kena apa tu sana? Punca kuasa 2 bagi 6. Correct. Senang. B. B 15. Punca kuasa 2 bagi 15. Good. Punca kuasa 2 bagi Sat Okay, C. Ini boleh jadi kita A. Bersama dengan So dia jadi punca kuasa 9. So kalau punca kuasa 2 bagi 9 jadi 3. exactly 3. Alright. Good. D. Punca kuasa 30. Alright, good. E. Okay. Jadi apa? Tengok balik apa tu, mana dia? Ni. Hukum set. Jadi terus besar. Sekejap. Allahu Akbar. Allah hai. Masalah dengan PowerPoint ni sekejap Terus jadi punca kuasa 8 ke 3. Exactly. Oh. Macam tu saja. Allah tak boleh buat pasal macam ni. Okey. Sama dengan punca kuasa 2 bagi 8/3. So, F punca kuasa 2 bagi 6. 18 3. Punca kuasa 2 bagi 6. Ya, 18/3 sama dengan 6. Good. G.
G punca kuasa 2 bagi 4. Exactly. H yang terakhir. Ini dia ada banyak. Macam mana nak buat? Ada idea tak? Boleh potong Potong yang mana? 6 dengan 3. Exactly, boleh. So kita jadi punca kuasa 10. Exactly, betul. Punca kuasa 2 bagi 10. Okey. Ada macam-macam cara boleh buat untuk H ni. Saya tunjukkan macam-macam cara. 5, 6, 3. Okey, kita boleh buat apa? Kita boleh buat selesaikan yang atas ni dulu. Boleh juga. Iaitu bersamaan dengan Punca kuasa 30. punca kuasa 2 bagi 30. 30 betul. Punca kuasa 2 bagi 3. Ini adalah bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 30/3 ataupun sama dengan 10. Boleh macam ni. Ataupun kita boleh guna satu lagi cara. Kita buat macam ni. Kita pisahkan yang 5 ni, darab dengan punca kuasa 2 bagi 6 bagi punca kuasa 2 bagi 3. Apa saja style kita nak buat pun boleh. Ini adalah punca kuasa 2 bagi 5 darab dengan punca kuasa 2 bagi 6/3, iaitu 2. Kan? Jadi bersamaan dengan 5 darab 2 punca kuasa 2 bagi 10. Jadi pilihlah mana-mana saja metod nak diguna, asalkan tempatnya betul. Yang mana yang letak di atas, yang di bawah di bawah. Yang ini mesti ada bawah, yang 2 kat atas ni mesti ada kat atas. Jangan tersilap tempat. Okey Okey, yang ni tak complicated sangat lagi. Alright, kita move on. Mempermudahkan ungkapan. Okey, kita buat kat sini. Ya Allah. Mempermudahkan ungkapan set Allahu Akbar. Okey. Okey, kita tengok contoh 10. Allahu Akbar. Merahlah pula. Contoh 10, kita nak permudahkan punca kuasa 2 bagi 18. Alright. Sebelum tu saya nak copy balik yang tadi tu, boleh tak saya? Ada. Okey, ada kat sini. Hukum set. Alright. Okey. Kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi 18 sebagai produk 2 nombor, iaitu punca kuasa 2 bagi 9 darab dengan 2. Betul tak? Sebab kita guna hukum set yang pertama tadi. Yang first one. Jadi begini kita bolehlah asingkan dia. Punca kuasa 2 bagi 9 darab punca kuasa 2 bagi 2. Punca kuasa 2 bagi 9 berapa? 3. Jadi sama dengan 3. Darab dengan punca kuasa 2 bagi 2. Sebegini. Ataupun tanda darab tu tak perlu ditulis pun. Kita hanya tulis di sini saja. Jadi ini adalah bentuk yang paling mudah. Bentuk termudah. Kita tak boleh nak mudahkan dia lagi. Bentuk ni bentuk ni kita dah tak boleh nak mudahkan lagi dah. Asalkan jangan kita tersilap tulis. Jangan kita tulis macam ni. 2 kita buat 3 kecil kat sini. Itu dah salah dah tu. Sebab ini kita kata punca kuasa 3 bagi 2. Nombor 3 tu kena besar dan di luar.
buat macam ni lah, jelas sikit. 3 darab dengan punca kuasa 2 bagi 2. Ataupun kita nak save lagi, kita bubuh 2 kat sini. Tapi 2 tu tak wajib lah. Kita buat macam ni pun dah sudah okey. Okey. Okay. Okey, ini kita nak cara nak memudahkan ungkapan set. Kita tengok lagi lah. Kita tengok lagi contoh-contoh yang lain. Latih diri 4.5 ya. Tu apa ni, tak faham ni, tulis sekejap Oh, I see. Okay, saya bagi contoh saya sendirilah. Senang cerita. Saya bagi contoh saya sendiri. Nak memudahkan. Ini, katakanlah ini contoh 10A B. Katakanlah apa sekejap, saya nak kena fikir sekejap. 27 boleh tak? Punca kuasa 2 bagi 27. Boleh tak kita pemudahkan? Jadi 9 darab 3, exactly. Ataupun punca kuasa 2 bagi 9 darab punca kuasa 2 bagi 3, iaitu 3 ini. 3 punca kuasa 2 bagi 3. Macam tu. Boleh kot? Ni senang je ni, straightforward je. Senang lah sangat Apa lagi? Kita ambil contoh susah lagi. Okey. C. Punca kuasa 2 bagi 75. Nombor dia besar sikit. Tapi ada cara dia. Macam mana rasanya? Kita tengok 75. Apa yang kita boleh olah daripada 75 ni? Iaitu 25 darab dengan 3. Betul tak? 75 darab 25 darab 3 bersama dengan 75 kan? Ini adalah bersama dengan punca kuasa 2 bagi 25 dan didarabkan dengan punca kuasa 2 bagi 3. Iaitu sama dengan berapa? 5 punca kuasa 2 3. Exactly. Alright. So, ini 3 contoh Contoh mudah saja sebenarnya ni. Okey, sekarang kita tengok latih diri. Latih diri. Cuba buat. Latih diri. Latih diri 4.5, nombor 2 lah kita buat. Nombor 1 tak payahlah. Latih diri 4.5. Nombor 2. Kita cuba buat sekali Kita cuba buat bersama-sama. A. Punca kuasa 2 bagi 12. Dapat kita permudahkan. Bagi 12 tu kita boleh buat produk 2 nombor tak? darab 4 darab 3. Exactly. 4 darab 3. Jadi Jadi 4 punca kuasa 2 3. 4 segini. Jadi macam tu ke? Punca kuasa 4 tu boleh
Ada 2. Exactly. So 2 macam kuasa 3. Macam tu. Alright, good. B. Oh, ini sama dengan contoh atas ni. Sama contoh B saya tadi ni. Tak apa, kita skip. Ini adalah 3 punca kuasa darjah 3. Tengok C pula. Tapi problemnya ni lah, bila dia bagi nombor macam ni, punca kuasa 2 bagi 28, kita kena fikir dah. 28 ni apa kita boleh buat? Faham tak? Apa kita boleh buat? Kita boleh pecahkan dia tak? Jadi ini kita kena try and error lah. Kalau nak gunakan kereta pun boleh, no problem. 28 sama dengan apa? 4 darab 7. Yes, boleh. Jadi 2 punca kuasa 7. Exactly. Okay, satu lagi cara kita boleh buat apa tau? Kita boleh buat long division. 28 kita divide by 2 dapat 14. Divide by 2 lagi dapat 7. 7 dah tak boleh nak divide apa-apa lagi dah. Maknanya 28 adalah bersama dengan 28 adalah bersama dengan 2 darab 2 darab 7. In this case adalah 2 kuasa 2 darab 7 lah. Ataupun 4 darab 7. Ni tadi 4 darab 7. Itu satu cara kita boleh buat lah. Alright, D pula. D punca kuasa 32. Empat darab 8. Macam tu. 16. Boleh. Boleh. 2 punca kuasa 2 8. Okey dah ni. Puas hati dah dengan jawapan ni? Oh, 16 darab 2. Exactly. 16 darab 2. Sebab ini bukan bentuk termudah. Bukan bentuk termudah. Dia ada lagi bentuk yang lebih mudah. Okey, 16 darab 2 tadilah. Sama dengan apa? Jadi 4 punca kuasa 2. Yes, exactly. Ini baru bentuk termudah. Nombor dalam punca kuasa kena jadi lagi kecil. Yes, betul. Sebab yang ni boleh dikecilkan lagi. Ini adalah 4 darab 2 kan. Kalau kita ambil yang tadi ni, kita ambil tadi 2 8. Ini sama dengan 2 4 darab 2 sama dengan 2 4 2 sama dengan 2 darab 2 punca kuasa 2 bagi 2. Nampak tak? Jadi 4 punca kuasa 2 bagi 2. Nampak tak tu? Nampak tu. Itu comot sikit lah tempat saya tulis tu. Tapi asalkan nampak okey. Alright, jadi ini dia bentuk yang termudah. Bentuk termudah. Yang atas tu bukan. Kalau nak jawab soalan, pastikan ini jawapan ni. Kalau yang ini jawapan dia, tak dapat markah. Sebab belum mudah lagi. Okay, E. 45. Kena cepat-cepat tahu 45 ni apa nak buat. Kita boleh buat metod ni kalau tak biasa. Dengan kita boleh bagi dengan apa? Nombor integer yang terkecil.
Dengan 2 tak boleh. Dengan 3, 5. dengan 5 boleh. Dengan 3 pun tak boleh kan. Dengan 5. Jadi apa? 45 bagi 5 jadi 9. 9. 9 boleh dibagikan dengan apa-apa lagi tak? Boleh. 9 bagi 3. 3. Dapat 3. Jadi 45 ialah 5 darab 3 darab 3. Ataupun 5 darab 9. Ataupun 5 darab 3 kuasa 2. Boleh mana-mana nak. Jadi boleh kita tulis sini. 9 darab 5. 3 kuasa 2. Exactly. Macam tu caranya. Okey. Ini hanya sebagai tool untuk kita mencari faktor kepada 45 faktor-faktor kepada 45. Faktor 45 adalah 5, 3 dan 3. Kalau tak cekap untuk mengolahkan semua dalam kepala, selalunya macam saya buat dalam kepala dah semua ni, sebab benda ni saya dah banyak kali handle nombor. Nampak 45 saya dah tahu dah 9 darab 5. Tapi kalau tak biasa, kita buatlah metod ini. Kita buat selalu sampailah benda tu jadi biasa, sampailah satu hari nanti apa saja yang kita tulis kat sini kita boleh kita mainkan dalam kepala saja, tak perlu ditulis dalam kertas lagi dah. Okey tak? Okey. Alright, F. 48. 16 darab 3. 16 darab 3 48, betul? Exactly. Okay. G 54. 9 darab 9 darab 6. Jadi sama dengan 3. Okey, betul. Hanya 6 ni dia tak seronok sebab apa? Sebab 6 adalah bersama dengan 3 darab 2. Tapi 3 darab 2 pun, punca 3 darab 2 pun kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Jadi kita bubuh sajalah 3 senang. Macam tu. Jadi itu dah bentuk termudah dah. Terakhir sekali 108. Nak buat macam ni tak? Long division. Bagi 2. Bagi 2 jadi 54. Bagi 2 lagi boleh tak? 27. Bagi apa lah? 3. 9. 3. Buat 3. Betul tak? Semak balik, betul ke tak? Nak guna kalkulator, nak semak balik pun boleh. Mana kalkulator saya? Tak keluar-keluar lagi. Okey. 3 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2. Betul tak? 108. 108 betul. Maknanya apa? Maknanya 108 adalah 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 2 darab 3. Sebenarnya 3 kuasa 3 lah. Kita asingkan lah. Jadi apa? Boleh buat macam ni. Ataupun kita boleh juga buat macam ni, 4 darab 9 36. Boleh juga buat macam ni. 36 darab 3 boleh juga. Betul tak? 36 darab 3 sama dengan 108? Betul kan?
36 darab 3. 18. Ha. Tadi? 6, 7 kuasa 2, 3. Exactly. Macam tu. Ha, ini bentuk yang termudah. Dia apa tau? Nombor yang di luar ni, nombor ini mesti integer yang terbesar. Kalau kita boleh buat integer dia lebih besar lagi bagus. Okey, dengan merungkaikan apa saja yang di dalam tu. Selagi apa yang saja di dalam punca kuasa 2 itu boleh dimudahkan, kita permudahkan lagi. Sampai integer yang di luar tu jadi paling besar. Okey. Oh. 6 tu adalah integer yang terbesar. Tak boleh nak besarkan lagi dah. Ada soalan? Faham. Okay, good. Alright, next. Kita move laju juga ni sebenarnya. Okay. Next, hasil tambah dan tolak. Operasi tambah dan tolak. Set. Okay, kita tengok contoh 11. Punca kuasa 2 bagi 2 darab punca kuasa 2 bagi 3 campur punca kuasa 2 bagi 6. Macam mana kita nak buat? Alright. Kita tak boleh nak directly tambah. Sebab apa? Sebab term dia semua tak sama. Ini 2, ini 3 dan 6. Tapi kita boleh investigate apa tu? Unsur-unsur di dalam ekspresi ni. Contohnya ialah yang ini. Sebab ini adalah operasi darab kan? Operasi darab. Jadi kalau kita ada darab dan campur, kita kena buat darab dahulu, betul tak? Jadi kita samalah dengan kita letakkan kurungan di sini. Jadi kita kena langsaikan dulu hasil apa tu darab tu. Jadi ini adalah sama dengan apa? Punca kuasa 2 bagi 2 darab 3 kurang tambah punca kuasa 2 bagi 6. Iaitu tambah punca kuasa 2 bagi 6. Kalau punca kuasa 2 bagi 6 tambah punca kuasa 2 bagi 6 jadi apa? Ada satu sini, ada satu lagi sini. Jadi itu adalah bersamaan dengan 2 punca kuasa 2 bagi 6. Ini macam algebra lah. Ini seolah-olah kita kata A tambah A kan. A tambah A sama dengan 2A, betul tak? Sebab dua-dua ni sama. Jadi kita tambah, dia akan jadi dapat 2 lah. Faham? Contoh kalau lah kita ada punca kuasa 2 bagi 3 tambah punca kuasa 2 bagi 3 tambah punca kuasa 2 bagi 3. Ini adalah 3 punca kuasa 2 bagi 3. Kalau lah kita kata Allah, dia. Kalau operasi ni tolak pula, jadi dia akan jadi punca kuasa 2 bagi 3 saja. Sebab apa? Sebab yang ini tolak yang ini jadi kosong. Dari sifar. Okay? Okay, move on to B. B bentuk dia lain sikit. Punca kuasa 2 bagi 7 6 tolak punca kuasa 2 bagi 7. Okay, saya tolak ke bawah sikit lah supaya jarak. Okay. Ini dah susah sikit dah ni. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh darabkan dia.
Itulah satu-satunya cara, tak ada cara lain lagi dah. Kita darabkan dia, kita expand, kembangkan. Kembangkan, expand dalam bahasa Inggerisnya. Jadi apa? Jadi bersama dengan 6 darab punca kuasa 2 bagi 7. 7. Dan kita kena retain tolak tu, iaitu 7 darab dengan punca kuasa 2 bagi 7, iaitu bersama dengan 6 punca kuasa 2 bagi 7 tolak ini jadi apa? Jadi 7 lah. 7 sebab potong. Jadi inilah jawapan dia. Dah tak debat lagi dah. Setakat ini saja. That's it. Ini bentuk yang termudah. Okey, tengok C. Punca kuasa 2 18 tolak punca kuasa 2 bagi 8. Okey, ini complicated sikit. Kita kena kita permudahkan dulu kedua-dua ni secara berasingan. Sebab nothing in common 18 dengan 8 ni tak ada common, kecuali kalau kita bagi dia jadi common. Jadi kita permudahkan. Kita carilah kod lah ada kod lah ada. So yang 18 tu yang sama dengan 9 darab 2. Yang ni pula sama dengan 4 darab 2. So jadi ni dah 3 punca kuasa 2 bagi 2 tolak 2 punca kuasa 2 bagi 2. So sekarang ni macam mana dia jadi? Punca kuasa 2. Exactly. Okay, ini samalah macam kita kata 3A tolak 2A bersama dengan A. Kan? Jadi 3 tolak 2 bersama dengan 1. Jadi itulah jawapan dia. Okay, kadang-kadang student memang benda-benda macam ni boleh jadi keliru tau. Benda-benda macam ni kadang-kadang boleh jadi keliru. Sebab itulah saya buat persamaan, buat analogi dengan algebra sebegini, supaya orang boleh nampak. Okay, D. Lebih susah. 6 tambah 2 punca kuasa 2 bagi 2. 1 tambah 3 punca kuasa 2 bagi 2. Kembangkan. Oh, sebelum tu nak cerita sikit pasal convention. Kadang-kadang kita tulis macam ini, kadang-kadang kita tulis macam ini, kadang-kadang kita buat macam ni saja tau. Selalunya dekat universiti kita buat macam ni saja. Ini semua maksudnya sama tau. Tak buat bumbung pun. Bumbung tak buat, tapi semuanya maksudnya sama. Kalau jumpa format sebegini, semuanya adalah benda yang sama. Punca kuasa 2 bagi 3. Okey, Aja nak bagi tahu sajalah. Kalau terjumpa format yang sebegini, jangan keliru pula. Terima kasih. Alright, so kita kembangkan, expand. Ini panjang sikit lah dia punya penyelesaian dia. Anyhow, benda-benda yang suka macam ni, benda-benda yang boleh berserabut begini, kita jangan cepat panik. Kita buat satu persatu. 6 darab 1 sama dengan 6. Okey? 6 darab 1 6 darab 1 yang ni. 6. Next one ialah 6 dengan 3 punca kuasa 2 bagi 2. Jadi 6 darab 3 ni tambah sebab dia tambah kat sini. Sama dengan 18. Punca kuasa 2 bagi 2. Next. Ini 2 darab. Iaitu tambah darab dengan 1, jadi tak ada masalah. Sama dengan 2 punca kuasa 2 bagi 2. Dan yang last sekali yang ini. 2 darab 3 jadi 6. Okey.
2 dari 3 jadi 6. Punca kuasa 2 darab punca kuasa 2 jadi 2. Alright, good. Jadi 6 darab 2 jadi berapa? Jadi 12 lah. Okey, saya siap-siap tulis 12 ni lah. Tak apalah, saya retain kejap Jadi 6 darab dengan 2 6 darab 2 ini adalah bersama dengan 12. Okey. Jadi sini 6 18 tambah 2 jadi 20 tambah 12. Jadi bersama dengan 18 tambah 20 punca kuasa 2 bagi 2. Jadi beginilah jawapan dia. Alright. Kadang-kadang boleh juga kita faktorkan dia. Faktorkan dia jadi macam mana? Jadi kita letak 2 kat sini, 9 tambah 10. Faham tak? Kenapa jadi macam tu? Sebab saya bawa keluarkan faktor sepunya dia 2 2 darab 9 jadi 18. 2 darab 10 jadi 20. Jawapan terima tak? Jawapan ni terima tak? Jawapan ni diterima juga. Jadi kalau nak tulis setakat sini pun boleh, nak teruskan faktor pun boleh. No problem. Sebenarnya sebagai seorang ahli matematik, dia lebih suka bentuk yang difaktorkan sebegini. Bentuk yang difaktorkan ni lebih orang suka. Okey? Okay. Tapi ini pun diterima juga, no problem. Okey. 4:30, kita ada setengah jam lagi. Kita tengok contoh yang berikutnya. Ada soalan apa-apa tak? Amin. Good. Okey, kita tengok contoh 12. Okey. Contoh 12 kita nak permudahkan permudahkan yang berikut. A. 4 punca kuasa 2 bagi 27. Kita akan gunakan teknik-teknik darab campur semualah dalam contoh-contoh ni. Okey, ini bersama dengan apa? Kita permudahkan. Kita tengok apa saja di dalam ni. Boleh tak kita mudahkan? Of course. 27 tu ialah apa dia? 9 darab 3. 9 darab 3. 9 darab 3. Bermaknanya apa? Adalah 4 darab 3 darab punca kuasa 2 bagi 3. Tadi bersama dengan apa? 12 3. Jadi ini dah bentuk yang termudah dah. Dah tak boleh nak dibunahkan lagi. Seterusnya B. 7 punca kuasa 2 bagi 243. Ini besar sangatlah nombor dia. Kalau dapat macam ni, macam mana kita nak buat? Boleh saja. Boleh guna kalkulator, ataupun kita nak buat ini pun boleh juga. Long division pun boleh juga. No problem. Guna kalkulator lagi laju. Kalau nak guna ini pun laju juga sebenarnya. Okey, 24 jadi apa? 8, 81. Dengan 3 lagi dapat 9. Dengan 3 lagi dapat 3. Oh. Betul? Betul ke ni? Ke silap? 81 81 bagi 3 kan? Salah ni 27. Tak betul. 27 baru dapat 9. 3 baru dapat 3. Maknanya 243 ni adalah bersama dengan
3 kuasa 5. Sudah dulu. Kan? Jadi di sini 7. Kita boleh tulis ni sebagai 3 kuasa 4 darab 3 pun boleh. Ataupun kita boleh tulis 81. 81 lagi mudah lah. Ataupun boleh juga bubuh macam ni, 3 kuasa 2 darab 3. Dia jadi apa? Jadi 7 darab 3 punca kuasa 2 bagi 3. Jadi ni jadi 9 darab 7 jadi 63. Siap. Faham tak? Okay, faham. Dalam buku teks ni dia tulis macam ni, dia tulis terus 7 81 darab 3. Bolehlah juga. Punca kuasa 2 bagi 81 ialah 9. 9 darab 7 jadi 63. Jawapannya sama juga akhirnya. Jadi pilihlah mana-mana metod yang rasa sesuai di hati. Okey? Okay, next. C. 5 punca kuasa 2 bagi 75. Okey, 75 kita boleh permudahkan. 25 darab dengan 3. Jadi bersamaan dengan 5 darab 5. Jadi 25 punca kuasa 2 bagi 3. Okey. As usual, kita maximizekan integer yang di luar ni dan minimizekan yang dalam tu. Ini maximize, yang luar ni minimize. Bagi yang luar tu besar, paling possible, asalkan dia integer. Yang di dalam tu paling kecil sekali yang kita boleh bagi. Alright. Ada soalan contoh 12? Faham. Contoh 13. Okay, kita tengok contoh 13 sekejap. Dia suruh kita compare. Contoh 13 4 punca kuasa 2 bagi 12. Kemudian 5 punca kuasa 2 bagi 18. Dan juga 5 punca kuasa 2 bagi 6. Adakah ketiga-tiga set ni serupa atau tak? Serupa atau tak? Okey, kalau kita nak tahu serupa atau tak, kita permudahkan setiap set yang diberi. Kita mulakan dengan yang pertama ni dulu. 4 punca kuasa 2 bagi 12. Jadi kita permudahkan, dia jadi 4 darab 3 sini. Jadi sama dengan berapa? 4 darab 2 3. Jadi 8 2 bagi 3. Okey, kita tengok yang kemudiannya pula. 5 punca kuasa 2 bagi 18. Ini sama dengan apa? 5 jadi 15. 15 2. Ini 2 ni pun dah tak sama dah kan. Tengok yang last sekali pula. Last sekali ialah 5 punca kuasa 2 bagi 6. Ini boleh dipermudahkan tak? Tak boleh dah, tak boleh buat apa dah. Ini pun 3 darab 2. 3 darab 2 pun tak boleh buat apa-apa. Maknanya setakat sini saja. Kalau kita compare kan, bandingkan ke semua ni, bermakna ketiga-tiga set ni tidak serupa. Ketiga-tiga set adalah tidak serupa.
Okey. Itu yang soalan tu nak. Boleh faham? Alright. Okey, kita buat latihan Sekarang 4.38, ada 20 minit. Rasanya latihan ini yang terakhir sekali lah untuk session kita hari ni. Minggu depan, hari Jumaat nanti kita buat yang seterusnya. Okay. Yang minggu depannya dia jadi lebih sukar lah. Yang lebih challenging lah. Taklah susah mana pun sebenarnya. Okey. Harap-harap masih ingat lagi contoh-contoh yang kita buat tadi. Tengok latihan. Latihan 4.6. Okey. Kita cuba buat bersama-sama lah nombor 1 tu. A. Sama dengan apa? 8, 7, 10. Exactly, mudah saja. B. Sama terus 12, 7, 10. Exactly. C. 2, 7, 7 7 tolak 5 tambah dengan 2, 7, 7. okey, good. D. Okey, saya nak buat convention mudah ni pula supaya kita biasa. Kemudian 3, 6 tolak 5, 6. Okey, ni macam mana? Kembang. Kembangkan boleh, tapi rasanya kalau tak kembang lagi bagus. Terus potong. Potong yang mana? 6. Nak buat macam mana? Dia akan terus jadi 3 dan 6. Yang ni dapat berapa? Dalam dia dalam terus jadi negatif. Negatif apa? Negatif 2. Negatif 2. Yang kat sini maintain lagi lah 6. Jadi bersama dengan apa? Ini darab lah ni. Sebelum masuk ni jadi 6. Jadi 6. Jadi? Jadi negatif 12. Exactly. Negatif 12. Itu jawapan dia. Tak ada set pun dalam dia. E. 4 tambah 5. Okey. Ini kena kembang. Cuba sedul 5 dengan 5 dari 5. 25 lah. Tambah 25. Lagi apa lagi? Tak boleh buat apa dah. Ini lah yang termudah. 7. Ini je. Oh. Tak ada apa dah. Ini bentuk yang termudah dah. Tak boleh nak buat apa dah. F pula. 7. Pasal 27 tolak 35. Tolak 35. Exactly. Boleh mudahkan lagi tak? Tak boleh dah. Okay, G. Ni banyak lagi kerjanya. Kembangkan.
Tadi? 12 Mhm. tambah 20 terus 23. Mhm. 15 tambah 15 terus 23. Mhm. Tu tambah 25 darab 3. 25/3 sama dengan 25 darab 3 sama 75. 75. So jawapannya 75. Tambah semua like terms. Tadi 87 87. tambah 35 pencurusan 23. Exactly. Selesai dah. So ni jawapan dia. Itu jawapan dia. Yang ini interesting. Ini interesting sikit. Kita akan belajar sesuatu yang baru. Oh, tak, ini bukan interesting. tak, sorry. Bukan. Saya ingatkan ini conjugate, ini bukan conjugate. Ini bukan conjugate. So kembang macam biasa. Kembang macam biasa, just correct. Versi 21 Okay. tambah 35 kuasa 7. Okay. Tolak 15 kuasa 27. Okay, good. Dan 5 tolak 175. Berapa 25/7? Negatif 5 darab 7. Negatif 175. 25. Allah Akbar. 25 darab 7. Mana 7? 175. Tolak kan? Sama dengan Cek 20 kuasa 27 tolak 154. okey. Sama dengan 27 tolak 154. 154 betul. Good. Bagus ni sebab apa? Sebab Megat apa tu? Dah susunkan dia elok, negatif pun kat belakang. Itu memang saya memang suka macam ni. Saya tak suka negatif tu kat depan. Saya suka dia kat belakang. Alright, good. Last, merah lah pula. Sembilan tambah 5 4 3 tolak 5 4. Alright. Itu 7. Tolak 40. Tolak 45 4. Okey. Tambah 15 pencurusan 4. Tambah 15 Betul. pencurusan 4. Kemudian Tolak 100. tolak 100. Jadi jadi first akan jadi negatif 20. Terus saya 4 boleh jadi
Pack pun boleh jadi 2. Punca kuasa 4. Betul. Punca kuasa 4 sama dengan 2, betul. 30 dah 2. 30 darab 2. 30 jadi 60. Kemudian Negatif 1/3. negatif 1/3. Betul. Oh, jadi semua je negatif 1/3 kan? Macam ni kan? Ni jawapan dia? Ya, kot. Ini sebenarnya macam soalan perangkap je sebenarnya ni. Sebenarnya ada soalan cara mudah dia macam ni je. 9 tambah 5 bagi 4. Terus tukar. Terus tukar je. Saja dia buat macam ni. 5 darab 2 jadi 10 kan? Jadi ni sama dengan apa? 9 tambah 10. Kan? Ini 3 tolak 10. Kan? Jadi ni jadi 19 darab dengan tolak 30. Betul ke tu? 19 tu kan? 19 darab dengan 30. 570, betul kan? Sekejap. Salah. Itu mana yang salah ni? Ni bukan ni. Ini 7 lah. Tolak 7. Okey, 19 darab 7. 133 minus 133. Sama jawapan dia. Sebenarnya ini cara ini lebih mudah. Tak perasan tak? Tak perasan ini tadi ya. Okey, never mind. Dia sengaja dia pasang perangkap tu. Okey, kita ada 10 minit lagi. Okey, kita buat sama nombor 2 ni setakat mana yang kita boleh je lah. Nombor 2 A. 580 258 945. Saya nampak ni pun dah tahu dia ni tak serupa. Tak payah kira pun saya nampak lah. Tapi anyhow, buat latihan. Okey, nyatakan bentuk termudah dia. Buat guna kertas, beritahu saya. So yang first tu dapat 20 punca kuasa 25. Gini 20. Balapan macam mana? Sembilan. Mana boleh? 29 dua. Macam 29 dulu. 29 mana boleh dibagikan apa-apa nombor kan? So tu jawapan ni sama. Sama. Sama aja. Tak boleh buat apa dah.
27 juga 1,000. So serupa ke tak? Tak suka. Tak serupa. Okey, B. B 3 3 4 12 dan 5 27. Okey. Susu 3. Ini memang tak boleh buat apa dah. Apan dan juga 23. Yes, 15 dan juga 23. 15. Okey, serupa ke tak serupa? Tengok dalam. Ini serupa ni. Dia tengok dalam. Dia Dia tengok yang 15 dan dia tengok yang ni, dia tengok yang ni. Serupa. Suka. Okey, dia serupa. Alright. C. Dua 1 2 5 7 5 tolak 7 5. First 10 dan juga 25. Yap. Dan juga 1,000. Second step Sama. Yes. Sama juga. So dia Serupa. Alright. Mudah je ni. Ini masih mudah lagi ni. D 2 12 9 24 25 pula dah 24 85. So first part dan juga 23. Yap. Okay. 24 macam mana? Second 18 dan juga 16. Yap. Ini tak serupa. Ini tak serupa. Okay. Last question. Alright. Dan juga 23. Good. So second negatif 9 dan juga 23. Yep. Serupa. So ni semuanya serupa. Alright, good. Maknanya topik-topik setakat ni semuanya kamu dah master dah. Alright. Ada apa persoalan tak? So kalau nak tahu set dulu serupa tak tengok bagian dalam. Ya, kita tengok dia punya bahagian set saja. Ini okey, ini dia punya set dia. Dan yang ini dia punya perkali. Perkali ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris je coefficient. Perkali maknanya dia mendarab lah. Dia mendarabkan
set punca kuasa 2 bagi 3 ni dengan 9. Ini punca kuasa 3 didarab dengan negatif 9. Begitulah. Itu dipanggil sebagai perkali. Perkali boleh beza, tapi dia punya set dia masih serupa, mesti sama. Baru kita panggil term dia sebagai serupa. Okey? Okey, so minggu depan kita akan buat menisbahkan penyebut. Menisbahkan penyebut ataupun rationalize the denominator. Okey? Setakat situ saja. Kita jumpa hari Jumaat ni. Ada apa-apa soalan lagi sebelum kita berpisah? Okey, tak faham. Okey, good. Alright, kita jumpa ya. Assalamualaikum. Saya Sama.